lepaskan telunjuk lepas gini dan ditaruhkan ibu tangan di sisi telunjuk. Maknanya kita duduk gini. Mana letak ibu tangan kita dekat dengan telunjuk. Masuk tahiyat ada. Tapi mula-mula gini lah bawah gitulah dulu. Bawah sebelum kita ucap asyhadu alla itu. Dan sunat mengangkat telunjuk tatkala mengatakan illallah pada asyhadu alla ilaha illallah. Jadi apabila kita kata asyhadu alla ilaha illallah, dia kata sunat mengangkat jari ni. Dia kata illallah. Dan makruh menggerak-gerakkan akan dia. Tapi jangan buat gini. Jangan buat gini ya. Setengah hari ada buat gini. Jadi apabila kita asyhadu alla ilaha illallah akak gini, lepas tu jatuh semula lah. Lepas tu jangan duk gerak gini dia kata. Dan setengahnya sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Jadi kita maknanya semaya ni daripada takbir lagi kita duk tengok tempat sujud. Dia kata. Jadi ketika tahiyat kekal ke pandangan kita di tempat sujud. Janganlah ke lain dia kata. Dan mengekalkan khusyuk. Khusyuk kena jaga. Yakni menghadirkan hati dan tetap segala anggota. Hati kita kena faham lebih kurang gapo kita kata tu. Dan anggota kita kena tetap. Tak bolehlah kita kata duk gerak kuat sangat. Masa kita semaya. Kena dia. Dan tadabbur. Apa makna tadabbur? Maknanya hati kita mengira-ngira ke qiraahnya. Jadi perhati kalau kita baca tu. Dan akal zikirnya. Begitu juga kalau kita baca hak jadi zikir tu pun kena kita perhatilah. Kena tahu lebih kurang. Dan setengahnya masuk kepada sembahyang dengan rajin. Gitu juga. Maknanya kita pergi sembahyang tu biar dengan kita minat. Kita rasa nak sangat sembahyang tu. Kalau boleh. Tak kita hak tak sih pergi sembahyang tu. Umpama masa kita budak-budak kena perak ada mokpok. Mokpok paksa. Tapi kita pergi sembahyang tu kerana malu kat orang. Jadi tak pakai kerja lah. Kita naknya kita sembahyang tu biar ada dalam hati kita ni. Nak rajin, nak buat. Bapa nak buat tu, nak suruh kita ni ingat kepada Tuhan. Kerana Tuhan tu amat-amat kasih kepada kita. Rezeki satu lahzah pun, satu detik pun dia tidak lupa beri rezeki kepada kita. Tiba-tiba kita tak ingat ke dia. Dan selesai hati daripada membimbangkan pekerjaan. Ni ramai ni. Kita duduk semaya ingat nak kerja lagi. Ingat, kerja-kerja ni hanya harus, bukan wajib. Kita duduk ingat benda harus dalam melakukan benda fardu, benda wajib. Tak kena, semaya ni fardu. Kerja ni harus. Kalau tak kerja, tak apa. Kalau kita tak kerja, asalkan kita ada gapo dia yang kita kerja ni, kita nak nafkah ada. Asal ada nafkah, tak ada hal. Tak boleh, tak kerja berdosa. Kalau berdosa, tak buat kerja tak menoreh, boleh 12 je kak. Boleh 1 kena 3 kali menoreh dah lah. Contoh. Tak. Orang cedur, tak cedur. Puara. Hujan dia kena cedur 3 kali. Tidak gitu. Sebab kerja tu benda harus saja.
Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, tak berdosa. Membimbing pekerjaan dunia ni atau pekerjaan akhirat. Dunia ni ingat kita dok kerja kau gapo akhirat ni dok gambar neraka surga, dok gambar pahala. Dok gambar apa nak datang duduk sedap. Tak boleh dah. Masa semaya jangan dok gambar ke benda lain. Kita hanya perhati gapo kita baca dan kita ingat kepada Allah. Lagi tu je. Zikir kepada Allah. Itu tangga kita boleh buat. Kecuali kalau Tuhan hidayah ke kita, lagi barulah kita semaya tu sedap tak sedap aja. Buru hingga atas bau pun kita tak sabar. Orang lalu kecek pun kita tak dengar. Kerana khusyuknya kita semaya. Lagi tu. Demikian lagi hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Allah Ta'ala yang ia sembah. Jadi kita duduk semaya ni, hak bolehnya kita hadirkan dalam hati kita kehebatan Tuhan dia. Tuhan jaga kita hebat, beri rezeki kita hebat, apa ni Tuhan, beri kesihatan kita hebat. Tuhan apa dia menyatakan rasa lazat sibuk-sibuk makan lazat tidur lazat sedap-sedap belaka ni. Semuanya Tuhan atur belaka kepada kita. Tatkala rukuk dan sujudnya. Jadi tatkala rukuk dan sujudnya, itulah menunjukkan kita ni tawaduk, merendah diri. Jadi kita rukuk ni tunduk, hormat. Hormatlah. Macam hormatlah. Bila sujud itu maknanya lebih-lebih lagi kita hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memenuhkan hati baginya dengan takzim bagi Allah. Hati kita ni penuh dengan nak membesarkan Tuhan. Membesarkan Tuhan, menghebatkan Tuhan, nampak hebat Tuhan. Dan menyucikan Allah tatkala takbirnya. Sebab tu kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram dan takbir istiqalat. Dia panggil. Takbir ihram mula-mula tu, hak lain tu takbir istiqalat tu apa? Kita nak menyucikan. Nak buat benda lain yang nak masuk dalam pemikiran kita. Hak nak masuk benar ke? Kerjaan kita, khayalan kita, agak-agak kita, agah kita, hak tu masuk dalam saya. Pak bolehnya zikrullah, zikir ke Tuhan, ingat ke Tuhan, besar Tuhan, hak tu tak ada masalah. Dan tasbihnya, sebab itulah kita dalam semaya subhan belaka, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim, itu tasbih kita kepada Allah Taala. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain, jangan mikir. Dalam semaya kita tak boleh fikir. Apabila sebut fikir, maka kita buat lain pada semaya. Dan mikir, pas ni nak gimana? Dia lagi tu dah kita mikir. Ni. Atau kita mikir, aku ni nak semaya lagu mana, nak sokong. Dia mikirlah lain. Kita duduk semaya. Lagi tu. Daripada yang ada ia padanya, daripada memikirkan dunia. Jadi, hak mari mikir itu mikir kepada benda, tak boleh bawa akhirat. Benda dunia ni benda tak boleh bawa akhirat. Bila mati, kita kena tinggal belakang. Apa dia? Hak kita tinggal. Anak bini, harta, pakat, kedudukan, orang hormat kita, orang puja kita, ataupun tanggungjawab kita atas dunia ni mengajar kau berapa,
Jadi semua hak kita buat atas dunia ni jangan duk fikir. Yang boleh fikirnya tadilah. Kita zikir kepada Tuhan. Kita ingat kehebatan Tuhan. Kita ingat kasih sayang Tuhan kita. Kemudian lagi tu. Dan akan keinginannya hawa nafsu kita. Waktu dia duk tengok makan. Duk tengok nak berjalan. Ni hawa nafsu kita tu. Dan berkhobah-khobah hati. Khobah hati dan hati itu duduk royak. Gua tu duduk cerita. Gua dalam sebagainya. Adalah ceritanya itu di dalam disembahya ke disipek ke atas mendiri khoknya. Jadi kalau boleh apabila kita semaya kita sipellah jangan ada benda-benda lagi tu dan kita mengada ke Tuhan. Biar ingat ke Tuhan, memberikan hak mana mendiri ke hak. Hak sebenarnya itu ketuhanan, ya. Dan menunaikan dia seperti barang yang disuruh oleh Allah. Kerana bahawasanya sembahyang itu serta tambatan hati orang yang tiada khusyuk hatinya dan huduk hatinya serta Allah tiada memberi manfaat. Tak ada faedah. Mana tak boleh pahala lah. Kalau gitu. Kalau kita buat benda yang menjadikan kita tidak khusyuk, tidak huduk, itu maknanya dia kata tidak memberi manfaat, mana tidak boleh pahala. Dan tiada faedahnya. Faedah tak boleh pahala. Tetapi mudaratnya. Mudarat itu sama ada sia-sia atau boleh dosa. Dan seksanya, seksa atau dosa lah. Kalau dosa, boleh seksa lah. Terlebih hampir kepadanya. Jadi, kita semaya bukannya nak lepas daripada dosa, jadi kau banyak dosa. Dia kata. Dan kata Hasan Al-Basri, wallahu a'lam. Katalah dulu. Kita tengok kitab yang kedua ni. Nah, kitab yang kedua ni kena banyak tanya dah kalau boleh. Nah, kitab kedua ni muka surat 11. 10 daripada atas. Syahidan jaga-jaga olehmu pada makan al-baqa, iaitu makan baqa billah, makan yang tertinggi. Kalau boleh duduk sini, selamatlah kita. Kalau boleh makan panah bawah dia pun panah billah pun selamat. Sebab orang makan baqa dengan makan panah ni tak ada dah dia pandai pada makhluk. Dia tengok gapo pun dia ingat ke Tuhan belaka. Dia tengok makhluk dia ingat ke Tuhan. Dia tengok gotu ni dia ingat ke Tuhan. Jadi hati dia sentiasa zikrillah dan sentiasa pandai kepada Allah wajibal wujud. Itu bagi dia pun. Yani makan tauhidu sifat. Apabila kita sapa kepada makan tauhidu sifat, iaitu mengesah ke sifat Tuhan. Contohnya, kita kata sifat Tuhan ni kita kata kudrat, kuasa. Kuasa ni biar kita dapat, kuasa ni hanya Tuhan, kuasa. Lain pada Tuhan tak ada kuasa. Tak ada kuasa gana kita duk pikul goni berah. Kuasa tumbuk orang, kuasa menebah kita kata. Ni hak nyata pada kita tu hanya Tuhan nak tunjuk dia ni dia kehendaki kita tu menyata ke kudrat dia. Jadi yang kita boleh buat tu kudrat dia dah. Tapi dia penyata kita, sekadar kita. Ada orang boleh buat sikit, ada orang boleh buat banyak. Jadi bukanlah dari segi hakikat je bukanlah kudrat kita. Hak gapo kita boleh buat tu. Dari segi hakikat aja
kudrat hak kita boleh buat atau kehendak Tuhan. Ataupun kalau bagi orang tasawuf dia kata kudrat Tuhan. Oh, dia pakai berani lalu kehendak Tuhan dia kata. Dia tak ada dia dah. Kalau kita orang syariat ni kita kata kita buat ni kehendak Tuhan. Ada kita lah. Inilah kesudahan yang diharap dan yang dimaksudkan dan yang diciptakan dan yang dituntut Allah. Yang diciptakan apa? Yang diciptakan bila kita sampai sini, maka kita akan tenang. Tak ada keluh kesah, tenang, setenang-tenangnya. Dan yang dituntut, inilah boleh kata semua umat Islam ni atau semua kita khusus orang beriman ni dia buat amal ibadat nak tutup supaya sapa sini. Supaya sapa makan bakar. Pas Nabi Rasul ke mana? Nabi Rasul telah pun duduk di makan bakar. Dia tak duduk di makan lain. Rasul Nabi semuanya duduk di makam bakar billah. Dan pada makam tauhid sifat, pada makam mengesahkan sifat Allah, inilah kesudahan sampai daripada kebanyakan segala anbiya. Jadi tempat inilah segala nabi-nabi, anbiya dan nabi dan aulia, wali-wali, ataupun rusul, segala rasul-rasul. Dan tiada yang melampaui akan makam ini. Tak ada manusia boleh lebih daripada makam bakar billah melainkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kita lebih lagi pada tu. Lebih lagi pada makam bakar billah. Sebab apa? Sebab dia ni Tuhan Isra' Mi'raj dia ngangkat martabat dia tu menunjukkan dia ni orang yang paling istimewa dalam dunia dan akhirat. Orang lebih dalam dunia pun dia lebih, dalam akhirat pun dia lebih. Dalam dunia ni dia boleh royak belaka Islam ni. Sehingga kita dapat bahawa Islam ni sempurna. Tak ada gapo hak tak ada dalam Islam. Ada belaka buruk baik Tuhan royak belaka dalam Islam ni. Saya royak ke Nabi belaka dan Nabi royak kita. Ada tinggal sikit abuk. Sama ada benda hak dulu, benda hak sekarang dan benda akan datang. Ada belaka. Kalau kita tak tahu pun ada. Ya ada. Dalam agama kita ni, Tuhan dah sedia belaka benda lagi. Jangan kata benda ni tak ada dari Islam ni. Bukan tak ada, ada. Tetapi sama ada disuruh atau ditegur. Atau diharuskan. Lah gitu. Dan barang yang ada anbiya dan aulia yang di bawah kidamnya. Jadi begitu juga ada juga orang bawah pada nabi-nabi, bawah pada wali-wali, iaitu orang mukmin yang sebenar, yang kamil lagi mukamil, dia juga boleh merasai ini tempat ini. Gelarnya orang Islam mukmin yang kamil lagi mukamil. Maknanya orang Islam yang kalau kita kira secara mudah lah, yang tak tinggal semaya, yang yakin dengan Allah dan Rasul. Itulah lebih kurangnya orang Islam yang kamil lagi mukamil. Lagi tu. Tidak kata hak kebanyakan hari ni orang Melayu kita ni dia kata dia yakin dengan Allah dan Rasul, tetapi tak situ Rasul. Tak situ Allah dan Rasul. Kalau kita kata lah ke mana kita ni Malaysia buat ekonomi Islam lah belaka. Talih. Orang munafik. Islam lagi tu munafik.
Alah ke mana kita buat undang-undang Islam tu? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Itu orang munafik. Sebut Islam tu dia kata kenali, nak marah selalu.